pagi hari. Segala sentosa. Apa khabar Malaysia? Apa khabar Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Jumaat terakhir bagi 2023. Sekejap je dah setahun dah kita ni. Pejam celik orang kata. Tak payah nyanyi ke hari ni? Tak payah ya. Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton? Apa khabar Malaysia? Harapnya macam biasalah, sihat-sihat dengan keadaan sekarang yang tidak menentu. Cuaca kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Macam nasi hujan panas, kita dah macam pengantin hari ni. Dari tadi kita cakap pasal pengantin tadi kan? Ya. Okey, mungkin anda juga barangkali bahkan memanfaatkan hujung tahun kebetulan 31 hari bulan pada hari Ahad. Ya. Mungkin ada yang akan melangsungkan perkahwinan, kita ucapkan dululah tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sebelah bila lagi? InsyaAllah. Saya macam dah lah sebenarnya. Baiklah, kita hari ni kita ada banyak perkongsian. Okey, pagi ni kita nak cerita dulu apa yang menariknya. Tentunya kita nak tinjau apa yang berlaku di Pantai Timur semalam. Alhamdulillah, satu kunjungan rasmi yang telah pun dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang cukup prihatin terhadap kesusahan rakyat Malaysia, telah turun meninjau apakah keperluan-keperluan yang diperlukan oleh mereka di sana kerana menghadapi situasi banjir. Dan antara yang menariknya apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan sejumlah 50 juta ringgit diberikan kepada mangsa banjir di Kelantan. Dan masa yang sama juga ianya akan membantu mereka meringankan beban dengan pemberian RM1,000 kepada setiap keluarga yang terkesan, selain lagi bantuan-bantuan lain yang akan diberikan dari semasa ke semasa. Keprihatinan yang ditunjukkan oleh kepimpinan negara ini menandakan bahawasanya kepimpinan kita amat mementingkan dan menitik beratkan perihal pihak rakyat ini. Ya, okey, itu kita bercakap tentang antara berita yang penting untuk kita kongsikan, dan hari ini juga kita ada banyak pengisian yang kita mahu berkongsi bersama dengan penonton. Antaranya adalah rancang kewangan bagi tahun 2024. Apabila kita bercakap tentang rancang kewangan ini, ya pastinya ialah kalau kita mula setiap daripada awal tahun tu kita harus merancang untuk setahun itu dini. Betul. Tapi orang kata selalunya kalau orang yang kategori T20 ni, adakah perlu merancang juga? Sebab saya bukan T20. Saya tak boleh jawab soalan itu. Okey. Ya, selain daripada itu kita ada juga kita nak kongsi pengalaman seorang ibu dan juga anaknya yang giat aktif dalam sukan memanah berkuda sebagai suatu cara dalam menghidupkan sunnah Rasulullah itu sendiri. Betul, insya-Allah. Dan satu lagi kita akan bercakap bagaimana satu program yang akan dilaksanakan oleh orang-orang sini ini, apa yang mereka akan lakukan melalui festival yang mereka akan anjurkan semuanya selepas ini. Biasalah kita nak saksikan dulu ramalan cuaca dan bersama dengan rakan setugas dari Berita. Silakan. Dari Bilik Berita bersama saya, Lina Pahlavi. Selamat pagi. Kerjasama antara semua jentera kerajaan pusat dan kerajaan negeri sangat dituntut dalam menghadapi musibah banjir termasuk di Kelantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kolaborasi kedua-dua pihak ketika ini menjadikan proses membantu mangsa banjir berjalan lancar. Menerusi hantaran di akaun Facebook malam tadi, Perdana Menteri berkata beberapa projek baharu turut diumumkan dalam lawatannya ke Pasir Mas semalam sebagai langkah mengatasi masalah banjir, iaitu meluluskan pembinaan benteng sementara bagi projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok di Rantau Panjang bernilai RM6 juta.
Selain itu, Kerajaan Kelantan bersetuju segerakan proses pengambilan tanah bagi projek PLSB Sungai Golok Fasa 2 serta proses perolehan bagi 5 projek baharu tempatan banjir di Kelantan bernilai RM910.52 juta akan dimulakan tahun depan. Beliau berharap agar segala projek yang dirancang bermanfaat dan dapat membantu menyelesaikan masalah banjir. Dua lelaki maut akibat terperangkap di dalam kereta pacuan 4 roda yang tenggelam selepas dipercayai tergelincir lalu terbalik ke dalam tali air di Kampung Pulau Pisang, Jalan Bota Kiri, Tanjung Belanja. Timbalan Ketua Polis Daerah Perak Tengah DSP Muhammad Uzair Ismail berkata, ketika kejadian 11.40 pagi semalam, Toyota Hilux yang dipandu lelaki berusia 39 tahun bersama seorang penumpang lelaki berumur 25 tahun dalam perjalanan membawa muatan kelapa sawit dari ladang di Kampung Pulau Pisang. Kedua-dua mangsa dipercayai terperangkap di dalam kereta semasa tenggelam dalam air sebelum diselamatkan oleh pasukan bomba. Bagaimanapun, kedua-dua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati tempat kejadian merupakan jalan lurus, satu lorong dan sempit selain jalan tidak berturap dan tidak berbatu manakala kejadian berlaku semasa cuaca baik. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan sesiapa yang ada maklumat diminta tampil membantu siasatan. Peninju profesional negara Adli Hafiz Muhammad Pauzi muncul juara kategori Light Heavyweight WBC Asian Continental selepas menumbangkan jago Thailand Tanawat Katsiri menerusi kemenangan KO pada pusingan keempat di Space Plus, Bangkok, Thailand pada Khamis. Adli yang lebih dikenali sebagai Adli Golden Boy yang berusia 34 tahun memanfaatkan sepenuhnya pengalaman untuk mengatasi Katsiri yang berusia 20 tahun. Menurut beliau, memenangi perlawanan pada usia 30-an ditambah dengan aksi pertama selepas 6 bulan berehat akibat kecederaan serius merupakan sesuatu yang boleh dibanggakan. Untuk rekod kali terakhir, Adli beraksi 6 bulan lalu ketika menang TKO ke atas peninju Indonesia Bambang Rusiadi. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat. Kembali bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia bagi edisi Jumaat hari ini 29 Disember. Tinggal beberapa hari lagi untuk kita sambut tahun baru. Dan tadi Dini kita dah bagi hint sikitlah mengenai dalam kita nak merancang kewangan bagi tahun 2024. Nak tahu jugalah dalam kita merancang tu nak pastikan segala keperluan, segala kehendak itu cukup. Macam mana pula dari aspek sempat ke untuk kita menyimpan itu sebenarnya? Ini satu perkara yang sangat lebih penting lah. Kita merancang kewangan tapi kita lupa satu bahagian kadang untuk menyimpan. Sedangkan menyimpan itulah menjadi keutamaan kita sebenarnya. Kerana banyak hal-hal kecemasan dan perkara-perkara penting yang kadang-kadang terpaksa kita keluarkan dan kita perlu ada perkara ini. Dan hari ini kita nak bersama dengan seorang individu yang akan bercakap lebih lanjut berkaitan tentang perkara ini, iaitu Encik Muhammad Nizam atau lebih dikenali sebagai Coach Nizam. Dan kita bercakap soal isu rancang kewangan tahun 2024. Coach Nizam juga merupakan seorang pruding latihan dan juga motivasi. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Manis Coach ni. Kita nyanyi lagi lah ujung-ujung rancangan. Sebab saya tertarik dengan warna merah. Warna merah roses tu. Yang tertarik yang ini, baju merah ni ke yang ni? Dua-dua. Macam dua-dua. Ya, macam Kamila Sedondon. Okey Coach, untuk isu keuangan ni, ini kita banyaklah bercerita kan hari-hari bercakap isu kewangan, macam nak merancang. Cumanya kita ni itulah bila cakap soal merancang kewangan, semua orang tahu kena merancang kewangan, tetapi kita kadang-kadang tak tahu cara yang betul tentang keperluan untuk mengasingkan apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Untuk awal tahun ataupun ayat mudah hujung tahun ni lah, sepatutnya kita hujung tahun dah kena buat untuk tahun depan kan. Perkara yang perlu dititik beratkan dahulu untuk setidak-tidaknya 3 bulan pertama, suku pertama 2024. Macam mana kita nak menentukan keperluan yang sebenar dengan keperluan yang ini bukan keperluan pun sebenarnya. Sebab kita ni semua logokkan dengan keperluan kan. Macam mana Coach? Baik, beginilah sebenarnya kita pun tahu kita dah ditinggal lagi beberapa hari kan. 2 hari lagi tinggal. 2 hari lagi untuk kita dah ke tahun yang baru, tahun 2024. Kebiasaannya
azam tahun baru tu orang dah mulai dari sekarang. Kan? Jadi ramai orang kalau cerita pasal azam tahun baru nak kurus, kan, nak kahwin, nak beli itu, nak beli ini dan sebagainya, kan. Azam nak ubah hidup dan sebagainya. Tapi sebenarnya ramai orang terlepas pandang berkaitan dengan pengurusan keuangan. Kan? Jadi pengurusan keuangan ni sebenarnya sangat penting, yang mana bagi saya lah yang macam diberitahu tadi tu, soalan tadi tu adalah berkaitan dengan apakah keperluan, kan. Jadi sebenarnya azam tahun baru ni kita semua rakyat Malaysia especially lah, kan, tak kisah muda ke tua ke, sebenarnya kita dah mula sebenarnya menitik beratkan pengurusan keuangan di tempat yang pertama, menjadikan azam yang pertama. Sebagai contohnya hari ni bagaimana kita tahu keperluan kita apa. So dia ada beberapa segmentasi dia sebenarnya, nanti kita akan kongsikan juga bagaimana apakah prioriti yang perlu dititik beratkan terlebih dahulu. Benda ni perlu. Jadi bila dia perlu, duit kita tu kita kena letakkan di satu tempat yang keperluan kita untuk yang itu. Benda yang satu lagi kolom ni, kalau beli pun tak apa, tak beli pun tak apa. Sebab yang inilah sebenarnya ramai orang, kita nampak semuanya sama. Kan, itu yang kata tadi longgokkan semuanya benda, kan. Aku nak beli sebenarnya, kan. Sebenarnya inilah yang akan buat pengurusan keuangan kita akan terbantut. Kemudian bila berlaku sesuatu dari segi inflasi dan sebagainya, akan mengganggu gugat kedudukan keuangan kita. Ini akan jadi susah dan sebagainya. Tapi kita melihat kepada senario semasa, kalau kita tengok kadang-kadang ada kumpulan yang mungkin tidak berkemampuan, tetapi mereka mempunyai sejumlah wang yang untuk menunjukkan gaya hidup mereka yang sebenarnya adalah palsu. Sebab kita tengok sekarang ni banyak yang mempamerkan gaya hidup mewah di media sosial untuk nak tunjuk, oh, this is my life now, this is what I have. Walhal orang kata selalulah, biar apa-apa asal bergaya. Bagaimana mungkin nasihat daripada coach untuk mereka ini mengubah persepsi untuk mengutamakan sebenarnya simpanan itu adalah penting dan gaya hidup itu datang kemudiannya. Bagaimana, coach? Ini sebenarnya kalau kita tengok adalah berkaitan dengan dalaman diri kita. Kan, bersaing. Dia nak tengok orang ni begini, dia pun nak begitu. Dia tak ukur baju dia badan sendiri. Kan? Sebab tu dari segi untuk kita nak mempamerkan sesuatu, sebenarnya dia memakan diri kita balik. Betul. Contohnya sosial media, kan. Orang yang lebih dekat dengan kita tahulah kita kedudukan kita macam mana. Tetapi bila kita mempamerkan sesuatu yang menunjukkan kepada orang yang kita ni ada itu, ada ini, dan kadang-kadang dia akan memberi satu impak yang tidak baik daripada kedudukan keuangan. Contohnya, kita tahu kemampuan kita kat mana. Betul. Tapi disebabkan kita nak menunjuk tu, kita terpaksa orang kata pinjam. Ini akan menjadikan kita antara orang yang beban hutang tu tinggi. Sebab nak menunjukkan sesuatu kepada orang, kan, kepada netizen. Lebih-lebih lagi ini diguna pakai untuk marketing. Betul. Contohnya kan tunjuk mewah dan sebagainya. Jadi orang akan nampak, jadi orang akan tengok dan orang akan nak jadi macam dia pula. Sebenarnya nak jadi macam yang sebenar-benar, jadi bukan satu benda yang mudah macam tadi puan kata tadi, kan. Kadang-kadang tu nak kena cakap jugalah. Kunci kereta tunjuk atas meja, minum, yalah, minuman yang sekarang di boykot tu. Tapi itulah macam coach kata tadi tu. Tapi sebenarnya yang kena. If you know, you know. Dia situasi yang sebegitu. Coach, salah satu part lagi, salah satu sebab antara punca kenapa kadang-kadang kita itu berbelanja melebihi daripada keperluan kita adalah faktor kita suka membiasakan, alah, duit boleh dicari. Betul. Beli dulu. Betul. Biar dulu, bulan depan boleh cari lagi duit ni. Macam kita nak berdepan dengan situasi ni, coach. Kadang-kadang tu mindset tu dah dengan diri kita, dan yang lebih menakutkan bila mana kita mempengaruhi orang lain pula terhadap terma yang sama. Tak apa, duit boleh cari you, jangan risau, duit boleh cari. Macam mana ni, coach? Ini sebenarnya macam saya katakan tadilah, sebenarnya dia kena patah balik pada diri sendiri. Dia kena sedari. Kalau dia tak sedari dengan ayat perkataan yang memang akan mempengaruhi orang lain, tak apa, beli je dulu, duit boleh cari. Sebenarnya inilah sebenarnya akan makan diri balik. Tanpa sedar, dia jangka panjang. Jangka panjang dia akan beri efek kepada dia balik. Sebab apa? Untuk mencari duit sebenarnya bukan satu benda yang mudah. Kan, dengan kerja keras ni dan sebagainya. Sebab tu kita kena merancang. Jadi nak merancang kedudukan keuangan ni bukan macam tadilah. Maksudnya beli dulu, bukan. Contoh begini, saya nak bagi senario berkaitan dengan ni, pengalaman saya sendirilah dengan anak, kan. Sebab dia sendiri yang kita belajar daripada dia. Contohnya saya beritahu dia nak beli iPhone, kata contoh tadi, macam kata dia nak beli mewah lah, iPhone. Dia dengan usia remaja, contohnya 18 tahun, 19 tahun, baru bekerja. Mana mungkin dia mampu nak beli iPhone dengan 3-4 ribu. Betul tak? Tetapi disebabkan apa yang kita bagi tahu pada dia, merancang. Contohnya, kalau dia nak beli iPhone ni, belilah 3,500. So, daripada pembahagian simpanan dia tu, pendapatan dia, maknanya dia kena asingkan keperluan. So, keperluan maksudnya dia nak kena bayar apa bil-bil tertentu, komitmen dia, okey, berapa. Kemudian letak part yang kedua, mungkin 30%, daripada 50% separuh daripada gaji. Maknanya kalau kata 3,000, 1,500 lah. So 1,500 tu adalah keperluan. Jadi dia ada beza. Maksudnya beza orang-orang yang berpuat yang dah senior ni,
yang bisnes di golongan-golongan elit ni lain. Ini kita panggil golongan remaja pula. Golongan ni. Sebab dia kena bezakan 50% kan dalam keuangan orang kata 50% separuh daripada gaji itu saving. Satu lagi untuk keperluan. Lepas tu 30% lagi untuk simpanan. Kan? Ataupun yang 20% tadi untuk dana sesuatu lah. Okey, baik. Jadi anak ni tadi dia ambil yang 50% tu adalah saving untuk dia membeli. Maknanya jangka pendek. Maknanya dia nak beli, kalau dia kata dia simpan lebih kurang dalam 1,500, dia ambil tu dia simpan, maknanya 2-3 bulan. 3 bulan tadi tu dia dah boleh beli apa yang dia nak tu tadi. Jadi maknanya dia mampu menyimpan jangka pendek. Jadi dia tahu apa yang dia nak beli tu dia boleh dapat. Tak mengganggu kepada duit-duit dia yang lain. Kalau tidak, Baik, kita berbalik kepada keadaan semasa dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Ada yang tidak mempunyai pekerjaan, ada yang ikat perut. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saranan daripada coach mungkin bagaimana mereka hendak orang kata manage dan juga pada masa yang sama menyimpan. Saya kira itu bukan satu situasi yang senang, sukar, mencabar. Bagaimana pandangan coach? Pandangan saya sebenarnya sama je bagi orang yang banyak duit ke ataupun golongan yang kan dia ada 3 kategori kan, orang biasa, yang rendah, yang kurang pendapatan, pertengahan dengan golongan elit kan. Even semua pun sama. Golongan elit pun kalau dia tidak mengawal perjalanan keuangan dia, besok dia untuk sustainability dia akan problem pada dia kemudian hari. Maksudnya membeli di luar kemampuan dia, contoh kan. Jadi golongan yang bawah ni begini. Sebenarnya bagi pandangan saya sendirilah kan, golongan-golongan ini yang bawah ni kena lebih ke arah untuk menyimpan. Dia kena fokus kepada menyimpan terlebih dahulu. Menyimpan tu yang pertama. Yang kedua dari segi pelaburan. So dia nak kena laburkan duit tu ke mana. So apakah matlamat dan tujuan dia sebenarnya. So maknanya dia ada jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang macam saya ceritakan tadi kan. So bagaimana hari ni untuk jangka panjang, orang yang sebenarnya orang zaman dulu kalau kita tengok hidup dia susah. Tetapi bagaimana anak dia boleh hantar sampai ke luar negeri. Betul. Apa sebab? Sebab simpanan. Jadi simpanan tu adalah motivasi kepada dia. Kenapa dia nak menyimpan duit ni adalah untuk memberi pada anak aku besok, untuk anak aku belajar ke luar negara. Itu motivasi diri dia. Macam tadi yang anak tadi tu nak beli handphone, motivasi dia kepada handphone. Sebab tu kena ada motivasi diri, kemudian kena belajar tentang ilmu pengurusan keuangan. Tak kisah kita golongan rendah ke golongan tinggi, kita kena tahu ilmu pengurusan keuangan tersebut. Okey. Alright, coach, satu lagi perkara yang mungkin saya nak dapatkanlah pandangan daripada coach yang barangkali mereka sedang melalui. Ini berkaitan tentang mereka yang tahun ni single, tahun depan berkahwin pula. Bila berkahwin ini melibatkan pengurusan dua individu. Bagaimana mahu memulakan komunikasi berkaitan tentang isu keuangan bagi pihak lelaki dan perempuan ni. Sebab dia pemula ni lain sikit kan. Sebab selama hidup sendiri okeylah. Macam lagi satu Dini, selalu mulanya semua indah, tetapi bila berkahwin, bila duduk serumah, melibatkan duit, dia terus berubah. Kita nak resepi tu. Macam mana kita nak menguruskan situasi resepi, ini? Resepi. Baik, dia bergantung kepada nak kata perjanjian awal tu orang sebelum kahwin. Janji macam-macam lah. Tak apa, tanggung semua benda dan sebagainya. Itu orang yang belum ada pengalaman. Betul. Kan? Dia akan tempuh pengalaman berkaitan dengan ilmu perkahwinan. Sebagai contohlah, kita ambil kira daripada bermula. Permulaan sebelum kahwin, kita bakal pengantin ni diorang sama-sama berbincang. Betul kan? Untuk isu perkahwinan. So yang ni cover yang ni cover yang ni. Okey, faham dah, selesai. Masuk isu kedua adalah apabila rumah tangga tu lah dibina. So kita ada komitmen. Kan, ada rumah sewa, kalau dah beli rumah alhamdulillah nak bayar bank lagi duit rumah kan. Kemudian esok akan ada anak dan sebagainya, betul tak? Jadi apa yang mereka ni pandangan saya kena buat adalah sebelum mendirikan rumah tangga ni, dia orang ni dah kena buat perancangan awal. Maknanya pengagihan duit tu dah kena buat walaupun bersama-sama. Kalau isteri tak kerja lagi lah, suami lah kena pandai merancang kedudukan keuangan tersebut. Sebagai contoh tadi kan, nak kahwin bila, berapa duit nak pakai, berapa simpanan diperlukan, agihan dia macam mana, belanja hari-hari macam mana. Okey, bila dah berkahwin pula, sebagai tanggungjawab suami, nak bagi nafkah kepada isteri satu. Nafkah. Ni belum belanja dia lain-lain. Betul. Ni orang perempuan nafkah juga. Kan? Lepas tu yang lain nak lagi. Ini Boy, coach. dia lagi. Kan, betul kan? Saya tahulah saya seorang je dekat sini. tapi itu kenyataan dia lah. Cumanya bila berlaku toleransi kan, yang mana sama-sama bincang. Lebih-lebih lagi hari ni baru ni saya dapat lihat bagaimana anak saya sendirilah. Kan baru mendapat apa nama ni anak sulung dia kan. Jadi bagaimana
saya tak tahu tetapi dia dah kumpul selama dia dah berkahwin dengan suami isteri ni berbincang, dia dah didapati mengandung, kan? Maknanya 9 bulan lagi dia akan bersalin. So dia dah mula mengumpul duit-duit yang dia perlu. Contohnya pampers anak, susu anak, pengelapan hospital, apa saja dia dah simpan. Maknanya kita sebagai pasangan suami isteri ni sebenarnya memang kena ada perancangan awal sebelum mendirikan rumah tangga dan selepas mendirikan rumah tangga. Dengar tu Didi. Coach, sedikit tentang persepsi yang mengatakan ada golongan yang duduk di bandar tetapi dalam kategori miskin bandar itu, Coach. Sebenarnya ramai kan, sebab dalam keadaan ekonomi kan, sebenarnya kita pun faham ekonomi bukan ekonomi Malaysia kan, barang naik ni semua seantero dunia kan. Jadi pemikiran daripada orang yang miskin bandar ni sebenarnya saya tak kata dia orang miskin bandar, cuma daripada segi pemikiran kan, dia bukan pasal duit, dia pasal pemikiran. Sebab bila dia tahu kedudukan kewangan dia agak tak stabil dan sebagainya, dia perlu melihat lebih jauh. Kena mencari peluang. Peluang-peluang bagaimana untuk menambah pendapatan. Sekarang ni kerajaan kita dah menjadikan banyak peluang. Kan, banyak platform untuk nak jana pendapatan secara online, nak belajar keusahawanan dan sebagainya. Jadi mereka perlu ada satu inisiatif diri untuk meningkatkan kedudukan kewangan. Dia kena kenal pasti hari ini pendapatan lebih kurang dalam katalah 2,000. Hari ini 3,000, 4,000 pun miskin bandar. Ya, betul. Betul. Sewa rumah dah berapa? Barang dah naik. Tapi kita ni asyik nak komplain tentang barang naik. Kita tak pernah fikir tanya pada diri kita macam mana aku nak buat untuk nak mempertingkatkan ekonomi, nak menambah pendapatan. Jadi bila dah tambah pendapatan, nak melabur ke mana? Jadi ini orang golongan yang orang kata miskin bandar ni kena ambil inisiatif ni bersama-sama untuk bangun. Untuk bangun kembali, untuk fikir fokus kepada 2024 ni berkaitan kewangan, aku kena mempertingkatkan kedudukan kewangan. Saya suka yang ni, kerana selain daripada kita bercerita soal nak uruskan duit yang dah ada, kita kena fikir juga macam mana kita nak tambahkan sedikit wang kita tu supaya ada lebihan-lebihan yang mungkin boleh tambah. Dan kita kena carilah strategi baru yang kita boleh lakukan. Mungkin menambah pekerjaan daripada satu pekerjaan jadi 2-3 pekerjaan. Ini bukan salah satu cara lah yang kita jangan tambah lain. Jangan tambah lain. Tambah lain. Sebab saya tak fikir tentang perkara itu. Yang tu kita sambung kat luar. Okey, terima kasih banyak-banyak Coach Nizam atas perkongsian ini. Saya kira sedikit sebanyak bolehlah mencuit hati kita, jiwa kita supaya fikirlah suatu perkara baru yang boleh kita lakukan untuk tahun 2024. Dan yang paling penting untuk anda semua di luar sana, kita kena selalu beringat bahawa ukurlah baju di badan sendiri. Saya setuju 1000%. Baik. Selepas ni kita nak bersama pula dengan yang tadi kita sebut anak beranak ni. Satu sukan memain cukup menarik, tapi kita nak berjaya seketika kembali selepas ni. Saya suka tengok gelagat ibu dan anak ni. Kan? Nampak dalam manis-manis ada malu-malunya sikit. Betul. Kita nak tahu ni macam mana boleh adanya, yelah kalau kita ibu bapa kan, macam saya sendiri, kalau kita ada sesuatu minat atau hobi tu, kita nak terapkan hobi dan juga minat yang sama terhadap anak-anak kita. Betul. Apakah rahsianya? Dan kita nak bertanya dengan individu ini yang sangat mesra dengan anaknya. Kita nak bercakap soal isu suka memanah berkuda yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita bersama dengan Dr. Hairin Anissa Tajuddin yang juga merupakan seorang pakar kanak-kanak, dan juga anaknya iaitu adik Muhammad Irsyad Airul Nizam, seorang pemain sukan memanah berkuda. Bukan memanah biasa, dengan berkuda sekali tau. Ini satu bukan mudah satu minat yang diterapkan. Betul. Dan diajar supaya anak pun suka dan seronok untuk melakukannya. Tengah bayangkan naik kuda, nak fokus pada kuda, pada masa yang sama nak memanah. Saya pun kalau sabar dulu, kan? Kita fikir macam mana kita nak integrasikan. Tak, naik kuda tu pun dah takut. Nak memanah pula lagi, macam mana nak fokus tu? Okey, silakan ini. Kita bersama dengan Dr. Anissa, ibunya dahulu. Doktor, ini satu sukan yang saya kira mencabarlah juga kan, kerana melibatkan dua sukan yang agak ekstrim. Satu aktiviti memanah, satu aktiviti berkuda, dan digabungkan sekali. Pastinya ini yang merupakan minat doktor juga, saya percaya. Untuk minat ini macam mana pada awalnya itu rasa
ini adalah satu sukan yang yang dikira rasa kita perlu main ni. Selain daripada kita untuk sihat badan sebagainya, ada di sebaliknya tu ada sunnah Rasulullah yang perlu untuk kita terapkan juga. Bagaimana doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Dini soalan tu. Sebenarnya macam dah sebut tadi kan sunnah Rasulullah. Okey, tapi sebenarnya saya berminat dengan berkuda ni dah lama. Daripada 2017, daripada saya mula start sakit kaki. Jadi apabila saya dah rasa kuda ni sebagai terapi, tapi tak cukup sampai tahap tu je. Jadi saya bila melihat sejarah kepada Nusaibah binti Ka'ab, Safiyah Abdul Muttalib, Khawlah Al-Azwar, tu figura-figura yang saya memang sangat idola lah kiranya. So jadi dalam memanah berkuda ni, sebab yang perkara yang macam sinonim dengan kehidupan saya, mereka tu adalah bukan setakat pejuang sikandi wanita, tapi mereka juga adalah pasukan medis yang membantu pejuang-pejuang yang tentera yang tercedera masa perang. Jadi roh semangat mereka tu masuk dalam diri saya sebagai seorang doktor, dan juga saya perlu ada semangat perjuangan. Jadi semangat perjuangan tu sebenarnya bila kita main HBA ni, dia jadi terus macam semangat perjuangan tu dia meningkat dalam diri. Kita rasa macam naik syekh gitu. Naik syekh. Jadi dalam hal ini, kerana satu pemain biasanya pemain kuda memanah ini yang suka golongan lelaki. Betul. Kan? Jarang wanita. Wanita sebagai wanita sukar ke sebenarnya, ataupun ada banyak cabaran yang menterbataskan pada awal mencuburi bidang ini? Tidak ada sebenarnya yang kita kata sukan ni tak sesuai untuk wanita, sebab berkuda ni dah lama, bukannya daripada zaman sekarang. Kuda ni zaman-zaman, in fact bukan zaman sekarang, zaman tentera Rom, zaman yang daripada dulu sebelum ada kenderaan, apa yang kita gunakan? Kuda kan. So jadi kuda ni satu kenderaan yang biasa, cuma bila dia tidak biasa di Malaysia ni, jadi kita kena membiasakan lah. So jadi kita tak ada, kita kata keterbatasan kepada wanita, ni lelaki, lelaki wanita, ini untuk lelaki sahaja, wanita tak sesuai, macam tu. Ramai banyak juga yang kata mitos macam-macam tentang konon nanti peranakan jatuh. Which is ini semua mitos sahaja, sebab berkuda ni sebenarnya dia membuatkan kita punya otot abdomen kita dan peranakan kita lebih baik sebenarnya. Jadi ramai yang kata mitos lah semata-mata. Sebenarnya berkuda ni sangat baik untuk kesihatan, terutama wanita. Okey. Itu kita bercakap tentang Umi. Umi. Okey, jangan nervous, jangan takut. Muhammad Irsyad, tapi mesra dengan panggilan Muhammad. Okey, Muhammad, bagaimana mula-mula Muhammad rasa nak sama-samalah nak sama-sama sertai aktiviti sukan berkuda memanah ni dengan Umi? Macam mana tiba-tiba rasa nak sama-sama dengan Umi sekali? Sebab sukan memanah berkuda ni dia sunnah. Lepas tu ada hadis yang mengatakan tentang sukan memanah berkuda ni. Okey. Tapi hadis tu daif. Khalifah Umar kita pernah berkata, ajarilah anak-anak kamu berenang, memanah dan berkuda. Dan terdapat juga beberapa hadis yang menguatkan kata-kata Khalifah Umar tersebut. Masya Allah. Sejuk hati Umi dia dengan anak dia. Okay. Saya pun terasa yang sejuknya. kedua, memanah berkuda ni dapat melatih saya jadi lebih fokus, berdisiplin, dan melatih saya menjadi pemimpin yang lebih baik. Alhamdulillah. Okey, Adik Muhammad, susah tak mula-mula masa nak masuk sukan ni ke? Macam ni semula seronok, lepas tu dah lama tak nak lah ke? Ada perasaan tu masa mula? Tak ada? Tak ada. Tapi waktu masuk mana berkuda ni terkejut lah. Ingatkan main berkuda je. Sebab Umi tiba-tiba masukkan. Umi masukkan? Tak tahu pun Umi masukkan. Jadi awak redha ke macam mana? Ataupun memang minat juga? Waktu tu redha je, tapi dah lama main rasa minat. Suka pula. Waktu tu redha je, dia mengaku depan Umi dia. Waktu tu redha je. Live Tak bagi apa. tahu ni. Penting minat dah ada. Macam Muhammad sendiri kan, kalau tengok ada tak kawan-kawan lain yang sama-sama sertai aktiviti? Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang ni Muhammad rasa Muhammad dah tahap mana? Dah rasa di tahap yang dah profesional, sangat mahir, ataupun masih lagi ada skill-skill yang tak dapat lagi nak capai? Adalah skill-skill tak dapat lagi. Okey, yang paling susah skill apa yang part mana paling susah rasa? Nak shoot waktu kuda tengah bergerak laju. Cakaplah dengan kuda tu, jangan laju sangat. Kita boleh, doktor, sebenarnya kita boleh kawal tak pergerakan kuda tu? Boleh. Atau bagaimana kita ni? Muhammad boleh jawab. Okey. Bolehlah kita mengawal. Kuda ada nama? Kuda ada nama tak? Ada. Oh, ada nama. Namanya apa tu? Nama kuda. Dah banyak dah naik, tapi
Yang paling sayang dan paling suka sekali kalau naik kuda tu? Zack. Nama. Zack. Kuda favourite dia dekat UTM dulu. Oh, jantan ke betina? Jantan lah kan? Ada juga Zack betina. Okey. Doktor, ini salah satu dengar tadi adik Muhammad bercerita kepada kita. Saya nampak ada kematangan di situ kan. Adakah ini adalah salah satu daripada kesan latihan daripada sukan berkuda dan memanah ini? Okey, terus terang saya cakap, anak saya ni sebenarnya introvert. Dulu dia memang jenis suka menyendiri masuk titik, tak suka bergaul sangat. Tapi setelah saya perasan bila kita masukkan memanah, berkuda lah especially, dia melatih diri dia untuk jadi seorang leader. So jadi bila dia berjaya mengawal kuda, maksudnya he's a good leader. So jadi daripada situ saya tengok daripada segi disiplin, dari segi dia boleh bawa watak seorang pemimpin yang baik. So jadi di sekolah since then saya rasa nampak macam dia boleh jadi ketua pengawas, dia boleh jadi banyaklah pemimpin kalau apa-apa program ke apa ke. Saya nampak dia boleh bawa. So jadi itulah saya percaya yang sebenarnya memanah berkuda atau berkuda ni actually adalah salah satu daripada kita panggil pentarbiahan anak-anak kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Okey, salah satu lagi saya perasanlah berdasarkan pengalaman kalau berkuda ni bila kita bermula tu kita akan jatuh. Tak dapat mengawal kuda. Macam mana kita melatih, khususnya doktor melatih anak supaya jangan putus asa di awal itu? Kerana ialah kita berhadapan dengan satu binatang yang agak kuat juga karakternya, bukan mudah di awal itu kan. Macam mana doktor? Muhammad berapa kali jatuh? Sekali. Sekali je. Saya 4 kali jatuh. Dia sebenarnya nak jadi pandai dia memang kena alami insiden-insiden macam tu. Kalau tak kita tak tahu nak belajar macam mana cara nak stabilkan diri atas kuda. Kalau saya tanya saya banyak kali dah jatuh daripada 2017 sampai sekarang banyak kali dah jatuh. Tapi bila kita jatuh tu kita improve diri kita sikit sikit-sikit lah untuk apa ni cara kita stabilkan diri. Jadi kalau nak kata sukan berkuda ni kita takut jatuh, menunggang basikal pun kita jatuh, kita main bola pun jatuh. Tak ada orang yang bersukan tidak ada risiko kepada kemalangan, betul tak? Betul. So Doktor, jadi, kalau tak kita perlu bercakap rasa takut benda ni. Bercakap tentang kita, ialah kita dalam sukan ni dia melibatkan haiwan dan juga pada dasarnya kita ada aktiviti. Adakah perlunya ada bonding di antara manusia dengan kuda tu? Mungkin sebelum kita nak naik tu kita bercakap. Adakah mereka faham akan bahasa manusia itu? Okey, kalau ada masa sikit boleh cerita. Boleh, sikit silakan. tak? Silakan. Okay. Saya pernah pergi outright. Okey, outright ni maksudnya pergi keluar bawa kuda dan saya tak bagi tahu dia, tapi dia ada kat sebelah kuda. Saya bagi tahu coach saya nak balik pukul 4.30 sebab saya nak bawa anak saya pergi tengok wayang. So jadi something like that lah. So jadi masa kita dah outright tu, dia tak nak outright sampai 1 jam. By 15-30 minit dia dah balik. Masa tu saya tak ada jam, saya tak bawa watch sebab kita takut jatuh kan masa kita outright tu. So jadi bila sampai satu simpang yang balik ke stable, dia dah tak nak follow dah coach yang seterusnya, dia nak balik juga. So jadi masa tu saya kata kenapa ni degil ni kuda ni, dia tak nak dengar kata kita. Itu memang kuda kalau dia dah degil mesti ada sesuatu. So jadi bila dia balik stable, saya dah tengok pukul 4.15, rupanya dia dah suruh saya balik pukul 4.30. So you perasan tak dekat sini kuda sebenarnya memahami waktu lebih baik daripada kita, lebih berdisiplin daripada kita. So jadi sebenarnya kita ingat kuda tak faham cakap kita, tak faham hati kita. So jadi sebenarnya kita perlu ada interaksi dengan kuda dan kita perlu ada perasaan yang baik dengan dia. Kita bukan sekadar penunggang yang menunggang dia dengan kekasaran apa semua kan. Kita kena ada perasaan, jadi dia boleh rasa sensitivity tu pada kita. Hati kita, jiwa kita, minda kita, semua tu kita kawal. Sebab kalau kita rasa macam contohnya macam kita rasa macam tak boleh nak kawal, dia akan willy kita, dia akan buat kita nak jatuh macam tu sebab dia kadang dia bully kita. So jadi sebab tu penting sangat benda ni. Okey, itu kalau doktor mungkin dah lebih dewasa, mungkin mudah kan untuk kita memahami situasi dan sebagainya. Tapi adik Muhammad yang dalam fasa kanak-kanak cuba nak berhadapan dengan binatang seperti ini, adik Muhammad, macam mana adik Muhammad mula-mula tu nak pastikan supaya kuda ni dengarlah cakap saya, dengarlah ikut Tolonglah dengar, jangan bagi saya jatuh. Saya minta coach whip yang dia macam rotan untuk kuda supaya dia dengar. Itu je lah. Itu first time dia lah. Tapi lepas tu Umi nampak kuda tak nak dengar cakap saya, Umi suruh baca selawat,
baca doa Nabi Sulaiman semua tu. Lepas tu kuda pun dah start dengar dah. Kalau dia jatuh ke apa ke, saya akan cakap anak-anak saya kalau yang jatuh, saya cakap it's okay. Bangun. Tak ada apa yang dalam dunia ni yang tak ada risiko. Saya cakap macam tu kan. You have to balik semula, lawan balik rasa takut. Trauma macam tu. So jadi kalau nak dengar cakap, saya kata kena baik dengan kuda. Saya cakap dengan dia, aura tu kena ada dengan kuda. Maksudnya kita kena cakap dengan kuda, you have to listen to me, not I'm listen to you. Macam tu. So Muhammad buat tak macam tu? Baik. Maknanya kita yang mengawal kuda itu sendiri. Tapi kuda kalau kita panggil nama dia Zack, dia kalau datang dia panggil Zack, dia datang tak? Dia Panggil Zack datang. Panggil mungkin tak datang, mungkin tak datang tapi dia toleh. Dia toleh. Maknanya dia tahu nama dia, doktor. Dia tahu. Okey. Adik Muhammad, sekarang ni dah banyak dah saya tengok abang tengok mereka yang bukan sekadar jadikan sebagai hobi tetapi masuk dalam pertandingan sukan berkuda dan memanah. Untuk adik Muhammad sendiri, ada tak rasa cita-cita nak jadi atlet jugalah kan? Betul. Atlet berkuda dan Selepas memanah. ini, pada masa hadapan mungkin. Adalah rasa nak jadi tapi memang dah pernah join dah 2 kali. Ceritakan pengalaman. Seronok tak? Apa beza bila? Sebab bila bertanding ni kita ada pesaing-pesaing kita pula kan? Perasaan ketika itu? Perasaan rasa macam Pertama kali tu. pertama kali nervous lah sebab pesaing lain semua dah Hebat-hebat. profesional. Anak, coach-coach. Okey. Mungkin boleh bagi inspirasi kepada Muhammad untuk menjadi seperti mereka, sehebat mereka mungkin. Okey. Tapi kalau naik kuda, aktiviti memanah ni dari segi fizikal seorang penunggang tu kena slim ke atau bagaimana dari segi tak perlu? Tak perlu ya. Tapi bila dah naik kuda, kita akan rasa sihat. Dia body tu kita tak boleh lah cakap berisi tak boleh apa semua. Tapi sebab kuda tu sendiri membuatkan kita rasa sihat. Saya sejak naik kuda, saya dah jarang pergi berurut. Bila saya rasa badan tak sihat, kaki sakit, saya pergi jahit kuda. Itulah terapi saya. Itu adalah orang kata apa, natural remedy. Mungkin, ya. Okey, untuk adik Muhammad sedikit mungkin nak kongsikan kepada rakan-rakan yang sedang menyaksikan adik Muhammad sekarang ini yang tak pernah lagi berkuda dan juga bermain sukan memanah berkuda ni, pesanan kepada adik-adik yang sebaya dengan adik Muhammad supaya jomlah ramai-ramai kita sama-sama meraihkan sunnah ini. Okey, silakan. Pesanan saya ialah kita memanah berkuda ni bukannya untuk menang lawan orang lain ke, kita main memanah berkuda supaya kita boleh lawan rasa takut kita sendiri. Sebab banyak orang nak main memanah berkuda tapi diorang rasa takut. Yang kedua pula, pesanan saya jaga safety. Macam helmet yang muat, kasut yang sesuai. Lepas tu kita tahu cara macam Jaga. kalau kita tak stabil kita nak buat apa. Contoh kalau memanah berkuda, kita rasa nak stabil dan nak jatuh, kita buang dulu bow, lepas tu peluk leher kuda. Okey, tips tu. Okey, you kena tahu, lepas you kena buat juga. Kuda ini, kuda juga memerlukan kasih sayang. Bukan sahaja manusia. Betul. Ringkas saja kepada ibunya pula, bagaimana pesanan kepada ibu-ibu atau ibu bapa di luar supaya meraihkan minat dan masa sama melihat bahawa ini merupakan salah satu hobi sukan yang boleh memupuk kepimpinan anak-anak kita. Okey. Sebenarnya kepada ibu-ibu di luar sana, pertama sekali bila kita nak berkuda memanah ni memang kos agak tinggi. So kita kena ukur badan di baju sendiri jugalah kan. Sebab kos tu ada yang murah sampai 400, peralatan tu ada yang sampai 1,000-1,500 untuk kos memanah berkuda semua tu kena memang itu antara satu challenge lah, cabaran. Okey, yang keduanya kita kena pastikan anak-anak kita ni sentiasa kita bagi semangat pada dia. Sebab kadang bila kuda, budak suka kuda tapi bila nak naik tu dia rasa gayat. So jadi kita first thing sekali kita mungkin bagi dia joyride dulu. Happy-happy dengan kuda, main dengan kuda, belajar horsemanship dulu. Belajar asas dulu. So bila dia dah berbonding dengan kuda apa semua, dia rasa macam nak naik dan kita bagi dia peluang untuk naik. Masukkan kelas pada coach-coach yang bertauliah lah. Macam coach anak saya ni, coach apa? Coach Abuza dari Zaura Cherry. So jadi dia memang ajar daripada asas. So jadi bila kita belajar daripada asas, kita tahu mana yang betul, yang mana salah, macam tu. Jadi bila kita safety lah, maksudnya dari segi safety, kestabilan tu. Jadi ibu-ibu kena cari tempat stable kuda yang yang betul lah, stable kuda yang betul. Baik, terima kasih diucapkan kepada doktor dan juga atas perkongsian tadi. adik Muhammad atas perkongsian ini, insyaAllah ramai lagi akan mengikuti aktiviti Moga seperti adik ini. Muhammad terus maju ke hadapan. Terima kasih diucapkan. Terima kasih kepada kedua-duanya. Selepas ini kita nak bercakap berkaitan tentang
tentang festival kesenian atau PITA ni, nak tahu apa yang menarik tentang program ini? Selepas ini di Apa Khabar Malaysia. Kembali bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dini, sekarang kan ramai orang yang mengatakan yang ialah macam-macam yang orang labelkan sebagai content creator. Betul? Dalam mana-mana semua platform lah, di media sosial maupun di TV ataupun di radio. Kita nak bercakap tentang perkara ini. Ini satu program yang saya kira terkait dengan bagaimana kandungan itu harus diraikan dan menyemarakkan kandungan-kandungan yang berkualiti tinggi. Ya. Dan kita bercakap tentang perkara ini iaitu Festival PITA PFKF. Kita nak raikan bakat generasi baru pencipta kandungan. Dua individu dari Aswara sudah pun bersedia bersama dengan kita. Saya perkenalkan di hujung sana Encik Gulam Syafihan Gulab Khan, merupakan pensyarah Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara. Di sebelahnya kita bersama dengan Encik Azri Izham Hamzah, Ketua Program Penulisan Kreatif dan juga Filem Aswara. Selamat datang ke Bernama. Hujung-hujung tahun ni kan biasa orang dah kena bercuti dah kan. Tak bercuti lagi Hampir bercuti. hampir bercuti. Tak apa, hari ni. Lepas ni habis ni terus boleh bercuti. Kami ikut arahan. Okey, kita nak bercakap tadi mengenai festival. Saya takut salah sebut ni, PITA. Festival. Dia bukan peta. Peta. Penilaian tahun akhir. Festival PETA. Short form PETA. PETA PFKF yang akan berlangsung dari 3 hingga 5 Januari pada tahun depan. Berapa hari lah dalam minggu depan. Oh, patut tak ada cuti lagi. Patut tak cuti. Banyak kerja yang belum selesai. Cerita sedikit mengenai apakah sebenarnya PETA itu. Okey, bagi sebab saya kenalkan diri dulu. Nama saya Gulam. Saya lebih ke arah perfilman sebab di Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem kita ada dua bahagian yang berlainan. Cik Azri dia lebih kepada penulisan kreatif. Betul. Nampak. Ya. So kami ada penilaian berbeza. Penilaian kami yang akan berlaku di Pawagam. Yang Zahan tanya pasal PPA tadi tu. Betul. Dia bahagian penulisan kreatif. PETA ni adalah kita anggap sebagai finale bagi student-student yang dah 3 tahun belajar di Aswara. Ini adalah satu event yang besar bagi mereka sebab ini adalah orang kata the Olympics of all the project yang diorang pernah buat. So mereka akan menayangkan filem yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar tahun akhir lah selalunya. Skrip, shooting, casting, pemilihan lokasi semua dilakukan oleh pelajar. Jadi itu adalah satu penilaian yang paling besar lah. Kira penilaian yang terakhir sebelum mereka keluar ke industri. Okey, salah satu yang kalau kita sebagai pelajar pastinya nak buat yang terbaik. Kita nak jadikan kita punya projek tu yang terbaik untuk tahun tersebut. Kan? Untuk Encik Azri dalam konteks ini, saya nak tahu juga tentang tahun ini. Bagi pelajar-pelajar tahun ini yang bakal menayangkan projek tahun akhir, mereka pastinya ada tema tertentu yang setiap kali mesti nak ada kelainan lah kan setiap tahun tu kan. Untuk tahun ni apakah kelainan yang diminta kepada anak-anak kita ini? Kalau ikutkan tema, kita terbuka kan pada peringkat awal. Kita sama juga, sama ada bagi pelajar, kita ada 3 program. Pertama ijazah untuk penulisan kreatif, kemudian ijazah penulisan filem dan TV yang tulis skrip ni, dan ijazah filem dan televisyen yang shooting. Jadi proses tu ada, dan kita di peringkat awal para pelajar ni dikendaki untuk ada seminar awal, mereka kena pitch macam nak buat konten untuk industri kan. Kena pitching, kita pula saring dengan idea-idea mereka. Tapi kita tak bataskan idea. Tak bataskan idea, kita sebagai pensyarah membimbing mereka agar menghasilkan kandungan tu pun kata tidak melampaui batas, menyentuh sensitiviti
yang kita tak kata kita tak boleh menyentuh langsung tentang perkara-perkara yang sensitif. Tapi bagaimana kita mengolahnya dari segi kebijaksanaan sebagai pelajar tu yang kita nak tengok. Macam mana kita nak tengok nak menghasilkan satu scene yang menyatakan hal yang sensitif tetapi dalam bahasa filem misalnya kan. Tapi bercakap tentang itu, adakah ia satu perkara yang mudah? Untuk kadang-kadang, yelah, saya membayangkan kalau filem ni kita banyak all the plots yang mungkin ke arah yang ada orang buat tu benda-benda yang situasi, the current situation. Tapi dalam kita nak memastikan kandungan itu betul-betul menyampaikan mesej yang sepatutnya, adakah itu juga satu cabaran? Kadang-kadang, yelah, kita tengok dalam filem ni, dalam kandungannya tu dia nak benda yang something yang viral, yang in trend juga pada masa yang sama. Nak pastikan betul-betul mesej itu sampai kepada masyarakat. Sebab itu kita ada saringan di peringkat awal. Kami akan tengok sinopsis setiap pelajar. Betul. Kalau macam Cik Azri kata, kalau ada yang melanggar syarat-syarat yang terlalu sensitif, kita akan reject lah. So mereka juga perlu melalui pitching dan juga kita ada panel-panel yang terdiri pada pensyarah-pensyarah fakulti untuk sebulat suara memilih karya yang paling sesuai lah. Dan yang ada mesej yang macam Zahan cakap yang boleh membawa penonton ke hadapan kan. So sebelum mereka syuting memang kita saring. Betul. Mereka kena melalui beberapa peringkat lah, ada pitching 1, 2, 3. Dan kami pun kena tengok skrip juga. Kadang-kadang ada bahasa yang tak sesuai. Betul. So itu semua dia akan dia fikir daripada awal lagi sebelum proses akhir itu bergerak. Ini 3 hari 3, 4, 5. Nak bertanya jugalah kan, adakah ini terbuka kepada orang awam untuk menyaksikan juga hasil-hasil karya pelajar Aswara ini? Dia ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tertutup tu bukannya kita tutup pintu tak bagi masuk. Tapi kita terbuka dengan jemputan, terutamanya bagi sesi penilaian peringkat dalaman. Sebab di sinilah kalau mereka yang ambil postgraduate dan sebagainya, istilah dia viva kan. Sama ada proposal defense dan sebagainya. Jadi di peringkat seminar akhir, penilaian tahun akhir untuk program-program di bawah Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem ni, mereka akan berdepan, student dengar ni memang gentar lah, berdepan dengan panel-panel yang terdiri daripada industri. Contohnya lah, industri ni, dia punya tahap industri tu, pagi ni jadi panel, malam kan kita boleh tengok ending credit dia dekat dalam drama-drama malam-malam kan, contohnya memang yang sedia relevan dengan industri dan berpengalaman. Jadi untuk penilaian dalaman tu kita tutup, tapi ada beberapa program kita buka pada 4 hari bulan sebelah petang. Kita ada bacaan naskah, baca peta, di mana untuk pelajar-pelajar yang menulis cerpen, menulis novel sebagai projek akhir dan juga lakon layar, naskah mereka belum diterbitkan. Jadi kita nak showcase, kita nak paparkan melalui pembacaan dahulu. Kemudian pada 5 hari bulan kita ada tayangan, maknanya kita buka panggung lah, pawagam tu kita buka untuk tayangan projek-projek pelajar selain daripada tahun akhir. Ada juga projek-projek lain, dan juga di sebelah malam ada tayangan perdana untuk berapa buah filem? Untuk filem peta kami ada 3 buah filem pendek. Saya tumpang jadi host. Kami juga akan selitkan filem-filem dokumentari sebab pelajar kami akan melalui beberapa bengkel dan mereka perlu menghasilkan filem pendek sebelum mereka pergi ke Olympics. Yang saya cakap yang finale ni, yang peta ni kira yang terakhir lah, kira dia orang akan showcase filem yang terbaik mereka, hasil daripada apa yang diorang belajar di bengkel. Jadi kita akan tayangkan filem-filem yang mereka hasilkan daripada bengkel, dokumentari yang mereka hasilkan daripada kelas dokumentari. So kita meraihkan mereka lah, kira kita meraihkan hasil kerja mereka selama 3 tahun di Aswara. Yang pasti tenaga pengajar pun tidak kurang hebatnya. Tak boleh nak jawab ke macam mana? Orang puji dia berdepan ni kita macam. Betul. Kita di Aswara secara keseluruhannya juga para pensyarahnya kebanyakannya merupakan practitioner dari industri dan sekiranya mereka
bergiat dalam bidang akademik pun mesti ada sesuatu yang mereka kerjakan supaya kekal relevan dengan apa yang dipraktis diamalkan dalam bidang-bidang masing-masing. Baik. Okey, baik, terima kasih banyak. Kita doakan agar perjalanan untuk program ini atau festival ini berjalan lancar dan insya-Allah kita doakan juga agar pemain-pemain industri yang datang berminat dan akan mengkomersialkan pula hasil karya mereka. Itu yang kita inginkan. Betul. Baik, terima kasih Baik, banyak terima kasih kepada Encik Gulam dan juga Encik Azri. Ada rezeki kita bersua lagi. Insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Zaman. Baik. Okey. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga kepada kalian. Okey. Baik, kita dah nak melabuhkan tirai kita. Betul, hari Jumaat terakhir bersama dengan kami Apa Khabar Malaysia. InsyaAllah kita akan jumpa tahun hadapan. Tahun depan, hari Isnin. Satu hari bulan. Kesempatan. Kami akan bersama dengan anda membawakan lebih banyak program-program dan perkongsian lebih menarik. Okey. Saya Dina Chosali. Saya Zahra Syed. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Tidak. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.